Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Apa khabar saudara Joka Karim? Anda orang pertama muncul pada hari ini, saudara. Saya ucapkan selamat untuk anda semua, sihat satu family, sukses dalam apa yang anda lakukan, saudara. Hidup ini perlu diteruskan. Apa khabar Puan Madam K, saudara Zamri LC, saudara Rosman, saudara Chin Kong Tiam, apa khabar? How are you? Saudara Syukur Jamil, kita juga Hani Abdullah, saudara Jalal Ali, salam perjuangan serta Malaysia. Saudara Amamap, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, cuaca hujan dah di Pulau Pinang ya. Tuan Haji Azhar, apa khabar Tuan Haji? Moga sehat. Tuan Haji Azhar Abdul Manaf, Pak saudara Rosli Misha, Idi, Haji Osman, saudara Syukur Jamil, saudara Mat Jani, saudara Fazilah Awang dari Pulau Pinang, saudara Mat Paridun Tukiman, apa khabar sahabat? Moga sehat. Begitu juga saudara Abu Nem, Rusni Kurungut daripada Sarawak, apa khabar orang Sarawak? Mahasan Harun daripada Bukit Jalil, saudara Abdul Aziz daripada Sarawak, Salam Madani katanya. Begitu juga Juragan Gemilang dari Kemunting, saudara Pak Aziz dari Kuantan Pahang, saudara Abu Nems dari Taiping, saudara Masirah Abdul Hamid Misran, saudara Hani Abdullah, saudara Puan Ibjah, Salam Madani, DZ Ketari, salam perjuangan, Said bin Yahya, Salam Madani, Yang Maya, saudara Nur Aziah Azizan, apa khabar orang Olopongsu, moga sehat, berbahagia bersama pasangannya. Terima kasih Puan Nur Aziah Azizan. Zainuddin Ismail, salam cinta damai, saudara Mira Harun, Elias Muhammad, CW Azlan, Cik Wan lah rasanya, saudara Puan Hamidah Kamat, Cik Pa Matno, saudara Kamisah Dahlan, saudara Zaitun Husin daripada Sungai Petani hadir, Muhammad Asidir dari Kuantan, saudara Nazir Bazin, Sohaila Osman. Begitu juga Musyaril Nazrin, Salam Madani, saudara Muhammad Ali dari Tampin, Negeri Sembilan, saudara Puan Rosmini dari Pontian, Johor, saudara Nurfisah, Puan Nurfisah Idris dari Kuala Kangsa, Perak, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Moga sehat, saudara Baha Muhammad. Begitu juga saudara Osman Kamil dari Tanjung Karang. Terima kasih yang mendoakan kesihatan saya, saudara Muhammad Syali, Puan Asnah, Mimah S Kitchen, Yaumon, Puan Syarifah Hafifah, apa khabar Puan? Abang Tony Durian, saudara Rahman. Begitu juga Syukur Jamil, Idin Sugih. Salam dari Parit Buntak, kata Idin Sugih. Salam dari Parit Buntak, Perak. Orang Parit Buntak ni dia cakap Kedah sikit. Salam Parit Buntak, no? Saudara Zaitun Pelagai. Saudara Jaha, dia dari Pelagai, agama Puan Zaitun, ya. Saudara Jaha. Saudara Rahmat Allah. Osman Kamil, salam dari Tanjung Karang. Itu juga Zek Peri-Peri, salam dari Johor, Puan Umi Kalsum, Nandali. Saudara Rahman Arazaina, Puan Azizah Arazaina, saudara Zaitun dari Pelangai, saudara Jaha, saudara Brother Boy. Begitu juga Puan Azizah, Umi Kalsum, Nandali, John Kelabu dari Semeling, Sungai Petani, serta teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, saudara. Hari ini saudara adalah hari Khamis. Hari Khamis, malam ini malam penuh kemuliaan, penuh keberkatan saudara. Itu malam Jumaat saudara. Eloklah selepas saja usai pencerai ini, kita duduk di tikar sembahyang, kita bermunajat, bermohon pada Allah SWT agar kita sentiasa dijauhi segala musibah dan mendapat rahmatnya jua saudara. Hari ini tanggal 26 Oktober yang merupakan hari yang ke-1317 saudara. 1317. Suasana negara kita ini yang dijengah oleh virus sebut masih belum usai lagi saudara. Jadi pastikan anda menjaga penjarakan sosial. Di samping itu sentiasalah berwaspada dengan penyakit-penyakit ni saudara. Keberkatan malam Jumaat, jangan lupa saudara, kita masuk e-commerce. Semoga ada rezeki daripada Allah SWT untuk kita semua. Jadi pada teman-teman yang mempunyai produk, boleh hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 untuk membolehkan saya mewawarkan produk saudara. Eddie Kamil, saudara Din, saudara Yasin Enterprise. Dan Al-Azhar dia masih memasarkan Stangin Al-Bakur.
Serangi ni saudara kalau dibakar waktu malam Jumaat macam ni, harum semerbak. Rumah yang wangi itu adalah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi dari tanah Arab. Andainya anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Di talian 017-711-4300. Siti Farehah dengan dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Harga masih lagi harga ramah, murah saudara. Untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, bila saudara masuk dalam itu, tiba dalam saya punya live ini, tiba-tiba terganggu. Sebab itu saya tak nak layan, saya minta maaf saudara Aziz Tok Kaya. Bukan saya tak mahu, saya tak tahu macam mana nak buat, akhirnya live saya ini terganggu. Ini keadaannya saudara. Jadi berbalik pada tentang produk e-commerce ni saudara. Kalau teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, buah-buahan boleh dihantar tu rumah anda, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Dan akhir sekali, Popiah Sira Lady Maria, hubungi Nizam 09-435-1203. Pedas, rangup dan manis, sedap mengasyikkan. Terima kasih saudara mengizinkan saya untuk membuat sedikit pencerahan dalam e-commerce. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman ya, kalau boleh janganlah tiba-tiba masuk minta saya live bersama apa semua. Tadi terganggu saudara. Sebab saya tidak, nantilah kalau ada rezeki nanti, kalau ada studio ke, ada adminnya, boleh bantu saya. Ini tidak saudara. Bila saudara masuk saja tiba-tiba live saya ini terganggu. Saya minta maaf saudara. Bukan saya tidak sudi. Bukan ku tak sudi bersamamu teman. Tapi keadaan situasi yang membuatkan begini saudara. Saya Azminuddin, salam dari Bagan Datuk. Puan Halimah Hashim, salam cerita damai. Jebat Pembela dari Kulim, Kedah. Begitu juga Azlan anak Khalib, Mazlan anak Khalib, Bunga Raya, Syuhaimi Syuhaizah dari Bandar Spring Hill, Port Dickson saudara. Baik, kita masuk segmen naluri kehidupan. Perlu diingat, ini bukanlah carahan agama saudara, tidak. Apa yang saya lakukan adalah membaca tulisan teman-teman yang hantar pada saya untuk perkongsian kita bersama. Nampak gayanya memang cantiklah tulisan itu untuk dikongsi. Saudara, sebenarnya ada 6 perkara yang sangat penting dan kritikal dalam kehidupan kita. Jika ke-6 perkara itu stabil, maka stabillah seluruh kehidupan kita. Perkara-perkara itu ialah kesihatan, keuangan, kerjaya, ilmu pengetahuan, perhubungan sama insan dan kekeluargaan. Kalaulah semua perkara itu dapat dicapai dan berada dalam keadaan situasi yang stabil, maka kehidupan kita juga akan stabil sekali. Sungguh pun begitu saudara, dalam realiti kehidupan ini, amat sukar untuk kita mencapai kestabilan dalam semua perkara tersebut. Jarang benarlah ada orang yang dapat mencapai semuanya. Ada yang kaya tapi kesihatan terganggu. Saudara kalau dengar bunyi TV itu sikit, saya minta tolong TV slowkan sikit. Mungkin ada terdengar saya. Maklum sajalah saudara, bila buat live ni kadang-kadang suara TV pun boleh dapat menangkap. Sudah minta maaf saudara. Jadi saudara, ada yang kaya tetapi kesihatannya terganggu. Ada pula kesihatannya baik tapi ada masalah dengan perhubungan sesama anggota masyarakat. Jadi tak semestinya kita boleh mencapai ke semua kestabilan tersebut. Itulah lumrah dunia saudara. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu memiliki segalanya. Jadi, apakah jalan keluar kita untuk mencapai kestabilan dalam hidup? Jawapannya, saudara, kuatkanlah iman kita. Kerana hanya dengan imanlah dapat menampung kekurangan dalam perkara-perkara yang lain. Jika seorang itu miskin, sakit, ataupun berpangkat rendah dan lain-lain kekurangan, maka iman akan menampung kekurangan itu dengan sifat sabar, redha, qanaah, lapang dada dan sentiasa bertawakal. Namun, tanpa iman, segala kelebihan yang dimiliki memang kadang-kadang tidak berguna, saudara. Tanpa iman, si kaya akan tamak dan terus tamak dan tidak akan berasa cukup dengan kekayaannya. Bagi mereka yang berkuasa, akan terus menindas dan menzalimi. Mereka yang sihat, lupa diri dan terus melakukan kejahatan. Yang banyak ilmu, akhirnya mereka akan merasa angkuh untuk menghina orang lain. Itu kerana mereka ini tidak beriman, saudara. Dan ia semua itu mengundang kebencian, rasa tidak puas hati, kemarahan dan dengki sama manusia yang akhirnya akan menimbulkan krisis.
antara si miskin dengan si kaya, yang berkuasa dengan rakyat jelata, buruh dengan majikannya. Dan begitulah perbandingannya, saudara. Tegasnya, saudara, kualiti jiwa yang rendah, hidup tanpa iman, saudara, itulah yang mencetuskan kemusnahan dalam kehidupan manusia. Untuk mengatasinya, tidak ada jalan lain saja, kecuali dengan meningkatkan kualiti hati yang ada keimanan. Saudara Jemaat Pembela, Saudara Ahmad Razi Muhammad, Waalaikumsalam. Begitu juga Saudara Kadir Kamsah, Puan Rubiah Husin, Zamri Ibrahim, Puan Zainuddin, Shalaut, Saudara Hamizan Osman, Saudara Zainal Abidin, Eli Zain, Saudara Baharudin, Saudara Mustafa, saudara. Itu keadaannya dalam melalui kehidupan. Tapi apa pula kata mutiara kata kita sehari ini? Saudara, kita mengenal burung dari kicauannya. Saudara, kita mengenal burung dari kicauannya. Dan kita mengenali manusia melalui kata-kata dan tulisannya. Apa yang terzahir, itulah watak sebenarnya. Ia akan terselah bagaimana warna hatinya. Sungguhnya, saudara, tidak ada istilah mulut saja yang jahat tapi hati baik. Itu tak ada, saudara. Tak betul semua tu. Sesuatu yang tidak sepatutnya dikatakan, saudara, walaupun benar, sesuatu yang tak sepatutnya kita ceritakan, yang kita katakan, kita hebahkan, walaupun ia benar, adalah seperti memuji diri sendiri di hadapan orang lain. Itu tak betul, saudara. Jadi ingat, saudara, itu dalam mutiara kata kita hari ini. Saudara, saya tetap berpesan pada pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang seandainya wang negara diberbelanjakan tanpa had, negara boleh menjengah kemuflisan. Untuk teman-teman yang menyunting semula live saya ini, dimasukkan dalam mana-mana channel, saya tak marah. Tapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantaunya. Ingat, saudara, ini pencerahan politik dan sedikit memberi maklumat kalau ada dari berita-berita tertentu. Dan bila saya memberi pandangan, kita harus bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. We must agree to disagree, saudara. Saudara Eli Zain, terima kasih atas kuntum mawar merah untuk saya. Kembang hati saya. Ya, Saudara Ramzul. Kalau anda mahu menyantuni persoalan yang saya lontarkan, anda boleh berbuat demikian, tetapi gunalah bahasa yang baik kerana kita adalah warga cinta damai yang sentiasa menyantuni semua aspek secara harmonis sifatnya. Baik, saudara, malam ini, malam Jumaat, saya ingin mengulangi lagi. Kita kena berpegang pada prinsip 5 rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Jangan lupa, saudara. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan terakhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Sebab itu, saya menyatakan, warga cinta damai selalulah bersifat yang harmonis dan menjaga kesopanan serta kesusilaan kita, saudara. Berita pertama, saudara, tentulah bila saya macam mana warga jurnalis dulu, saudara, kita berita yang menyangkut soal istana, kita utamakan dulu. Kerana hari ini, mesyuarat Majlis Raja-Raja bersidang hari kedua. Dan terdapat beberapa cadangan yang dikemukakan dalam mesyuarat tersebut. Antaranya, iaitu kekebalan bidang kuasa negara asing dan penggunaan kalimah Allah. Itu merupakan antara intipati perbincangan mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu yang ke-262 di Istana Negara selama 2 hari bermula semalam. Menurut penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad, dia kata turut dibincangkan ialah pelantikan hakim-hakim mahkamah. Itu hakim-hakim mahkamah atasan dan ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Perbincangan juga membabitkan perkara menyentuh perlembagaan persekutuan, iaitu cadangan pindaan bahagian 3 berhubung kewarganegaraan serta pelantikan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Juga hari ini, Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah hadir berangkat menghadiri hari kedua mesyuarat. Dan baginda diirungi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mesyuarat hari ini dipengusikan oleh Duli Yang Mulia Sultan Johor, iaitu Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar. Dan selepas kali terakhir dulu mesyuarat diadakan pada 22 dan 23 Februari, saudara.
dan ia diperkongsikan oleh Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Mesyuarat hari ini dimulakan dengan sembah taklimat. Jadi saudara, mesyuarat Raja-Raja Melayu ini kerajaan Duli Yang Mulia Pertahanan Agong sebenarnya saudara. Sebab itu saya katakan kalau kita nak menjatuhkan kerajaan, itu merupakan satu pengkhianat. Satu khianat saudara. Boleh nak jatuhkan pemimpin boleh, tapi bukan kerajaan. Jadi sebab itu mesyuarat hari ini antara Majlis Raja-Raja Melayu dimulakan dengan sembah taklimat terkini tentang keselamatan negara oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein, dan juga taklimat pertahanan negara oleh Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman. Saudara, dua sayap yang paling penting, iaitu Ketua Polis Negara dan juga Panglima Angkatan Tentera. Kemudian Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz turut menyembahkan taklimat berhubung tentang Pelan Induk Perindustrian Baharu, National Mission Plan yang ke-2023. Pada hari pertama, menurut Datuk Seri Zainal, semua raja-raja dan Tuan Negeri berangkat hadir, termasuklah pemangku Raja Pahang, iaitu Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah. Sementara Raja Perlis diwakili oleh Raja Muda Tuanku Said Faizuddin Putra Tuanku Said Sri Sirajuddin Jamalullah. Turut berangkat hadir adalah Sultan Kelantan yang diwakili oleh Tengku Mahkota Kelantan, Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra, dan Sarawak diwakili oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Syed Daniel berkata memandangkan mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-262 adalah merupakan yang terakhir dihadiri oleh Si Paduka Baginda Pertuan Agong yang ke-16 sebelum akan diganti yang baru. Jadi baginda mengambil kesempatan menzahirkan titah seraya disauti titah balas oleh Sultan Johor selaku raja yang mempengerusikan mesyuarat. Majlis Raja-Raja hari ini menzahirkan penghargaan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah kerana memikul tanggungjawab sebagai payung negara dengan penuh amanah, bijaksana serta sempurna. Menurut Tuanku Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Shah yang bertitah, pelbagai cabaran dihadapi oleh Al-Sultan Abdullah ketika baginda menjadi ketua negara. Namun, kesemuanya dapat diselesaikan dengan sebaiknya. Titah Sultan Ibrahim, beberapa masalah yang sangat mencabar ketika pemerintahan Al-Sultan Abdullah, termasuklah bagaimana negara diserang oleh wabak COVID-19 yang melanda seluruh negara, serta pergolakan politik sehingga membabitkan perlantikan 4 Perdana Menteri. Itu disentuh. Majlis Raja-Raja menzahirkan bagaimana sukarnya Tuanku Yang Pertuan Agong Sultan Abdullah mentadbir negara yang berada dalam keadaan pelbagai kemelut. Namun, kesemua masalah berkenaan berjaya diselesaikan dengan berkat kebijaksanaan, kata Tuanku Sultan Johor, Paduka Adinda berunding dengan pemimpin politik serta dengan Yang Maha Mulia Raja-Raja. Kejayaan Paduka Adinda bukan sahaja dapat menyelesaikan kemelut politik, tapi dalam menyantuni rakyat jelata. Sebagai contoh, Kembara Borneo yang julung kali diadakan berjaya mendekatkan hubungan raja dengan rakyat serta meningkatkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jadi akhir kata, Paduka Kekanda dan ahli-ahli majlis, ini titah tuanku saudara, saya cuma baca, bukan saya bercakap. Ini adalah titah Duli Yang Mulia Sultan Johor. Dia kata akhir kata, Paduka Kekanda dan ahli-ahli majlis sekalian berdoa kepada Allah SWT supaya dikurniakannya kebahagiaan, keberkatan dan rahmat yang berkekalan kepada Paduka Adinda dan keluarga. Itulah titah Sultan Johor dalam perutusan Raja selaku pengerusi Majlis Raja-Raja sidang yang ke-262 saudara. Sementara itu saudara, saya perlu melaporkan supaya kita faham bagaimana kedudukan mesyuarat persidangan Majlis Raja-Raja yang penuh dengan Tuan Madinah, penuh dengan adab dan tertibnya saudara. Kemudian Duli Yang Mulia Pertuan Agong Sultan Abdullah Ritauddin Abdullah Billah Shah menzahirkan penghargaan atas sokongan Raja-Raja Melayu yang membolehkan pelbagai peristiwa dan dugaan melanda negara dalam tempoh hampir 5 tahun sejak 2019 dapat diatasi oleh baginda. Saudara. Al-Sultan Abdullah baginda bakal menamatkan pemerintahan sebagai Yang Pertuan Agong
ke-16 pada 30 Januari 2024 tahun depan, saudara. Dan baginda bertitah, walaupun menempuh pelbagai peristiwa dan badai gelora, Raja-Raja Melayu sentiasa membantu mencari jalan penyelesaian terbaik demi kesejahteraan rakyat jelata. Saudara, apa-apa saja yang diputuskan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong bukan keputusan sendirian, saudara. Ia juga mesti mendapat keputusan, sokongan, dukungan, akal fikir Raja-Raja Melayu, saudara, keseluruhannya. Ia kata titah bertuanku, sama ada ketika berhadapan ke meluk politik dan pandemik COVID-19, sepanjang Paduka Adinda, ini titah tuanku, saudara, sepanjang Paduka Adinda memerintah negara, Adinda sentiasa menjunjung sumpah yang telah dilafazkan, iaitu memerintah Malaysia yang kita cintai ini dengan secara adil menurut peruntukan Perlembagaan Persekutuan dengan sepenuh ketulusan hati. Paduka Adinda juga amat bersyukur dan berterima kasih atas kesudian Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu berangkat ke Istana Negara untuk berbincang dan bersama berganding bahu dalam melontar buah pandangan yang bernas demi untuk membantu dalam mencapai jalan penyelesaian buat negara dan kesejahteraan rakyat jelata. Itulah titah Sri Paduka Baginda menzahirkan tutang budinya Baginda kepada Raja-Raja Melayu yang sentiasa beri teguh di belakang Yang Tuan Agong, saudara. InsyaAllah kita akan memperolehi besok mesyuarat Raja-Raja Melayu akan membincangkan pengganti pada Agong. Keputusan tersebut diambil pada sempena hari Jumaat, saudara. Hari yang penuh keberkatan. Begitulah Raja-Raja Melayu meletakkan Islam itu mengatasi segala-galanya, saudara. Kita hendaklah sentiasa berpayung di bawah titah tuanku. Daulat tuanku, semoga negara ini sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Baik, saudara. Kita balik pada kehidupan rakyat. Nampak gayanya mangsa di negeri Perak. Ini tentang banjir, saudara. Akhirnya jumlah mangsa di negeri Perak telah pun meningkat malam tadi, saudara. Kerana mangsa di Perak daripada jam 10 malam tadi telah pun meningkat sejumlah 277 orang. Daripada 88 keluarga yang terpaksa dipindahkan ke 3 pusat pemindahan sementara berbanding 245 saja daripada 77 keluarga pagi semalam. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak memaklumkan daerah hilir Perak sebanyak 186 mangsa daripada 59 keluarga ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak melibatkan penduduk daripada Lorong Kedah, Lorong Belakang Klinik, Batu 9 Simpang 3, Batu 7, Batu 9, Batu 10 dan Lorong Sidang Osman. Jadi kata sekretariat itu 58 mangsa lagi daripada 22 keluarga dari Kampung Kilang Kacang dan Kampung Batu 9 Cangkat Jong ditempatkan di Dewan Majlis Pembandaran Teluk Intan Langkap. PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak di Kerian pula menempatkan 33 mangsa dengan 7 keluarga dari Kampung Matang Tengah. Sementara itu, Sekretariat memaklumkan paras air Sungai Bido setakat ini masih berada pada tahap bahaya dengan ketinggian 3.97 meter. Itu kalau tak hujan. Tapi kalau petang tadi hujan, tentulah akan meningkat lagi. Jabatan Kerja Raya Perak maklumkan Jalan Kubu Gajah Ijuk. Itu Jalan Kubu Gajah Ijuk, Sumpitan, diselama secara ditutup pada semua kenderaan. Macam mana saya katakan semalam, akibat tanah runtuh dan masih sedang diperbaiki. Jadi untuk itu jalan pintasan, Kampung Sumpitan, Kampung Masjid dijadikan sebagai laluan otomotif. Itu keadaan laporan setakat ini cuma negeri Perak sajalah, saudara. Adanya baja kilat dan adanya pemindahan sementara PPS. Bagaimanapun, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia meminta orang ramai supaya kalau boleh mengelakkanlah daripada melakukan sebarang aktiviti air semasa musim monsun timur laut yang bermula pada November ini. Menurut Ketua Pengarah Bomba, Datuk Seri Abdul Wahab Mat Yassin, orang ramai dinasihatkan untuk tidak melakukan aktiviti riadah dan rekreasi di kawasan berisiko tinggi berlakunya kejadian kepala air ketika musim monsun timur laut. Katanya masyarakat juga disaran agar tidak melakukan aktiviti perkemahan atau pendakian atau bermandi manda di kawasan air terjun dan sungai. Di pihaknya dengan kerjasama dengan Jabatan Perhutanan Malaysia mengawal semua aktiviti rekreasi
untuk mengelak sebarang kemungkinan. Jadi saudara, dalam musim monsun timur laut ini, elakkan untuk kita melakukan rekreasi di sungai-sungai atau air terjun. Kerana dibimbangi ada kepala air nanti, maka ia menuntut korban, saudara. Ya, sebab itu kata ini pengarah bomba, kalau boleh elaklah berada di kawasan air terjun yang berisiko berlakunya kepala air sepanjang musim monsun timur laut. Sehinggalah Mac tahun depan, saudara. Kalau boleh sampai bulan Mac tahun depan. Sebab itu kawalan ketat ini penting. Kerana sekiranya berlaku sebarang insiden, ia boleh menyukarkan agensi penyelamat itu sendiri untuk menembusi kawasan. Jadi kalau kita buat tempat kawasan air terjun, kawasan hutan, sungai-sungai itu, saudara, susah untuk bomba sampai. Saudara, elakkan sehingga bulan Mac 2024, saudara. Itu kedudukan kaji cuaca. Bagaimana dengan kehidupan? Selangor hari ini mengotakan janjinya, iaitu untuk memberi inisiatif, bagi insentif kepada 1,000, kepada 5,000 ibu yang bekerja, iaitu dalam program Mama Kerja. Bantuan insentif itulah sejumlah RM1,000 yang dibuka kepada semua orang warga di Selangor yang bekerja tapi pendapatannya di bawah 8,000 setahun. Dan juga, saudara, yang paling penting sekali, mempunyai 3 orang anak. Dan mereka mestilah anak-anak Selangor. Kalau bukan anak Selangor pun, mesti sudah pun tinggal sekurang-kurangnya 10 tahun di negeri Selangor. Boleh, saudara, boleh masuk dalam sesawang https mamakerja.selangkah.my atau menghubungi talian hotline Selcare. Itu 1800226600. Bermula 1 November, pendaftaran dibuka. Katanya sejumlah lebih kurang 5,000, saudara. 5,000 wanita-wanita yang tinggal di negeri Selangor layak untuk mendapat insentif RM1,000 one off kepada ibu-ibu, iaitu dalam program Mama Kerja. Terima kasih Yang Mohd Datuk Seri Amiruddin Syari mengotakan janjinya untuk membantu warga Selangor dalam menghadapi suasana yang tak menentu ini. Jadi kalau dah start dia minta permohonan dibuka 1 November, insya-Allah lah dalam tempoh 14 hari katanya boleh dapat. Dan saya juga mendapat perkabaran iaitu daripada Menteri Pengajian Tinggi, inti untuk anak-anak muda yang sekarang ini menjadi graduan dan mahasiswa di Menara Gading. Ini merupakan berita gembira apabila kadar allowance sara hidup bagi pelajar baharu dan sedia ada di bawah tajaan Kementerian Pendidikan Tinggi akan dinaikkan bermula tahun 2024. Itu menurut menterinya, iaitu Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kenaikan kadar ESS itu akan memanfaatkan seramai 24,729 pelajar yang sedang ditaja untuk melanjutkan pelajaran di dalam atau luar negara di bawah program penajaan KPT dan akan melibatkan implikasi kewangan kira-kira RM30.78 juta. Mana kata kerajaan tak bantu rakyat? Anak-anak muda yang menjadi beasiswa, yang menjadi mahasiswa mendapat bantuan. Jadi kata Datuk Seri Muhammad Khalid, kenaikan adalah sebanyak 15% bagi pelajar sarjana atau doktor falsafah. Untuk di bawah program My Brain Science akan dinaikkan juga. Turut dinaikkan ialah kenaikan kadar sebanyak RM100 sebulan saja kepada pelajar sedia ada dan juga yang baru yang menerima beasiswa dan derma siswa untuk dalam negara. Ada tambahan RM100 lagi, saudara. Tahniahlah untuk anda, warga siswa-siswazah. Belajarlah. Dah dapat duit ni, belajarlah betul-betul. Jangan dapat duit, mula membongak sana, membongak sini. Orang ni tak betul, orang ni tak betul. Kerajaan begitu peka tentang kehidupan warganya, saudara. Kata Datuk Seri Muhammad Khalid, KPT akan menyeragamkan ESS pelajar sedia ada dan yang sedia ada dan baru kepada hanya satu kadar mengikut peringkat pengajian. Ijazah sarjana muda dapat RM730. Ijazah sarjana RM800 dan peringkat PhD RM1,000.
Inilah rahmatnya kalau negara kita makmur, wang negara tidak dibazirkan, dapatlah balik pada kita, saudara. Itulah yang sedang dilatangani, saudara. Baik, saudara, itu berita-berita yang agak menyeronokkan. Bantuan kepada ibu yang bekerja di Selangor, bantuan pada pelajar-pelajar dinaikkan. Cuma hari ini saja saya nampak tiba-tiba saja dari Sibu di Sarawak. Apabila kerajaan persekutuan perlulah katanya. Ini seolah menyanggah keputusan Yang Amat Perdana Menteri semalam. Semalam Yang Amat Perdana Menteri minta supaya semua kaki tangan dan juga pegawai kerajaan menolak sebarang surat menyurat di antara jabatan kerajaan dengan orang ramai kalau mereka menggunakan bahasa yang bukan bahasa kebangsaan. Tapi nampak gayanya hari ini dari Sibu, kerajaan persekutuan perlu menerima surat yang ditulis dalam bahasa Inggeris sebagai medium komunikasi resmi dari Sarawak. Itu menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Ming Ti. Sebab katanya kerajaan persekutuan sebenarnya mempunyai kewajipan untuk melayan surat yang ditulis dalam bahasa Inggeris dari Sarawak sebagai komunikasi rasmi memandangkan Akta Bahasa Kebangsaan 1963, 67 tidak pernah dipanjangkan ke Sarawak. Artinya bahasa kebangsaan itu di Sarawak bukan hanya bahasa Melayu tapi juga bahasa Inggeris. Oleh itu katanya rakyat Sarawak bebas memilih untuk menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu untuk surat menyurat pada Jabatan Kerajaan Persekutuan. Jadi beliau mengatakan demikian sebagai mengulas arahan daripada Yang Amat Perdana Menteri dan Seri Anwar Ibrahim kepada semua jabatan kerajaan supaya tidak melayan sebarang surat yang ditulis dalam bahasa selain bahasa Malaysia. Itu keadaan saya di Sarawak. Tapi tak tahulah, mungkin adalah satu mekanisme macam mana yang akan dirundingkan antara pegawai dan juga Premier Sarawak. Itu Tan Sri Abang Jo, saudara. Itu dalam negara. So, bagaimana dengan salam Gaza? Saya melihat, saudara, begitulah kebejatan di Israel tu akhirnya dari Istanbul, saya menerima berita bahawa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akhirnya membatalkan rancangannya untuk melawat Israel kerana perang tidak memberi kemanusiaan terhadap pejuang Hamas di Gaza. Sebab itu katanya, kami mempunyai projek untuk pergi ke Israel, tapi ia dibatalkan. Kami tidak akan pergi, kata Erdogan. Itu tanda protes. Walaupun beliau dijadualkan sebagai ketua negara, akan melawat Israel, tapi Erdogan membuat keputusan dia tidak akan pergi kerana menzahirkan kebenciannya atas kezaliman rejim Zionis terhadap warga Gaza. Jadi akhirnya hubungan Ankara dengan Israel berterusanlah. Ia mula dingin secara berikutan serbuan Israel ke atas kapal Turki. Ia membawa bantuan ke Gaza dan membunuh 10 orang awam pada tahun 2010. Jadi tahun 2010 dulu ada satu peristiwa berlaku apabila kerajaan Turki cuba menghantar bantuan kepada warga Gaza, tapi bantuan itu diserang. Dan 10 orang terbunuh pada tahun 2010 mengakibatkan hubungan antara Israel dan Turki menjadi dingin, dan sepatutnya nak diadakan dialog dan sebagainya, tapi hari ini, itu semalam lah saudara, Recep Tayyip Erdogan membuat keputusan, saya tidak akan pergi ke Israel. Artinya tak ada perundingan lah. Akan berterusanlah perang dingin antara Turki dengan Israel, saudara. Dan katanya Erdogan dijangka muncul pada perhimpunan besar-besaran di Istanbul pada hari Sabtu ini untuk mempertahankan hak Palestin. Macam mana kita adakan, saudara, di stadium Aziata baru ni, Bukit Jalil, maka Istanbul juga akan menganjurkan satu himpunan besar-besaran solidariti terhadap warga Gaza. Jadi nampak guys, saudara, apa yang kita buat menjadi tauladan pada negara-negara besar, saudara. Tapi saudara, agak saya melihat ada laporan daripada New York. Di New York, saudara, bila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu meminta supaya rejim Zionis ni menyalurkan juga bantuan minyak untuk bahan api kepada hospital dan sebagainya, tapi dengan angkuh. Tentera Israel, dia kata agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pergi minta bekalan minyak daripada Hamas untuk kegunaan kuasa di hospital. Kerana katanya Hamas memiliki stok lebih
500,000 liter minyak dalam tangki di Gaza. Itu katanya. Dengan angkuh saja. Mereka tidak melayan pun. Amerika Syarikat kini mengetui rundingan dengan Israel. Begitu juga dia berunding dengan Mesir dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk cuba mewujudkan mekanisme penyampaian yang berterusan bagi bantuan kepada Gaza. Tapi bagaimanapun nampaknya berlaku pertelagahan dari sisi pandangan dan pendapat. Dan pada semalam juga dari Tel Aviv. Bongkak, angkuh. Sikap kurang, tak boleh nak cakap saudara. Dari Tel Aviv saya mendapat berita bagaimana tentera Israel. Mereka menyatakan mereka sedang giat untuk membuat persiapan melancarkan serangan darat ke atas semenanjung Gaza. Itu kenyataan angkuh daripada Benjamin Netanyahu. Netanyahu lah bagi saya. Begitulah angkuhnya mereka mahu menghapuskan warga Palestin di bumi mereka sendiri, saudara. Ini harus kita jadikan satu iktibar lah, saudara. Cukup-cukuplah kita bergaduh sama-sama kita, akhirnya apa jadi? Jadikanlah apa yang berlaku di Palestin itu satu pengajaran buat kita, saudara. Sebab katanya bahawa menurut Benjamin Netanyahu, katanya beliau tidak dapat berkongsi mengenai masa atau maklumat lanjut mengenai operasi walaupun ia dikritik oleh dunia. Kusah itu bila masanya untuk dilancarkan, dia tak akan bagi tahu dan pasti. Kami telah membunuh ribuan pengganas dan ini hanya permulaan. Dah 5,000 lebih orang yang mati, yang menemui maut di Gaza, tapi dia kata baru permulaan. Artinya mereka memang mahu menghapuskan sama sekali dan mahu menjadikan bumi Gaza itu milik mereka. Itulah keadaan saya. Dan saya nampaknya sebab itu kita, negara Malaysia masih bersama dengan Liga Arab dan negara anggota Pertubuhan Kerajaan Islam. Malaysia bersama Liga Arab dan anggota Pertubuhan Kerajaan Islam akan terus memberi tekanan supaya hasrat Israel untuk melakukan pencerobohan darat ke atas Gaza tidak berlaku. Itu demikian menurut Menteri Luar kita, iaitu Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir, waktu beliau berucap menjawab beberapa soalan di Parlimen hari ini. Jadi katanya walaupun sudah lebih 2 minggu Israel merancang pencerobohan ke atas Gaza, tapi setakat ini masih belum melakukan sepenuhnya. Dan kita tidak boleh mengambil mudah kerana mereka sedang siap sedia untuk melakukannya. Itu peringatan daripada Menteri Luar, tentulah beliau mendapat informasi dan sebagainya. Sebab apa yang berlaku sekarang, dari New York saya menerima berita bagaimana Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, untuk kali keduanya, sekali lagi gagal mengambil tindakan ke atas konflik Israel-Hamas walaupun krisis kemanusiaan semakin meruncing di kawasan Palestin di Gaza. Saudara. Rusia dan China semalam menggunakan kuasa veto terhadap resolusi Amerika yang menggesa gencatan senjata untuk membenarkan akses bantuan kemanusiaan, perlindungan orang awam dan menghentikan senjata Hamas dan kumpulan bersenjata lain di Semenanjung Arab. Amerika Syarikat telah mengecilkan draft awal yang dikeluarkan pada hujung minggu lalu. Selepas diplomat menyatakan terkejut dengan kegagalannya untuk mengiktiraf krisis kemanusiaan dan kenyataan beraninya bahawa Israel punya hak untuk mempertahankan diri. Jadi sebab itu kata mereka, kami memang mendengar anda semua. Itu kata Duta Besar Amerika ke PBB. Itu Londa Thomas Greenfield. Jadi bagaimanapun 15 anggota termasuklah Rusia dan China, kenyataan-kenyataan mereka disifatkan agak mengecewakan. Walaupun undian hari ini adalah satu kemunduran, kita tidak boleh dihalang. 10 ahli mengundi untuk resolusi itu, manakala Emirat Arab Bersatu mengundi tidak dan Brazil dan Mozambik berkecuali. Kadang sekarang ni PBB pun bertelagah sama sendiri, saya. Tidak ada seia sekata. Apalah nasib warga Palestin di Gaza, saya. Saya agak berterima kasih dan rasa bangga dengan pertubuhan Yayasan Dunia Melayu, Dunia Islam yang dipengusikan oleh Datuk Muhammad Ridwan dan Datuk Muhammad Ali. Dia kata bahawa Himpunan Pembela Palestin yang menyasarkan penyertaan sebanyak 10,000 peserta dalam kalangan pelbagai bangsa dan agama akan diadakan di Stadium Hang Jebat di Melaka Ahad nanti, saudara. Jadi kalau anda yang tinggal di Melaka, bolehlah hadir pada hari Ahad untuk
pernyataan solidariti kita kepada warga Palestin. Ini ada pihak bertanya kenapa Malaysia tidak menghantar tentera kita sebagai tentera pengaman ke Palestin untuk menyertai PBB sebagainya. Bagaimanapun Malaysia, kata Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Haji Hassan, dia kata Malaysia mengambil pendirian tunggu dan lihat mengenai keputusan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berhubung penghantaran tentera pengaman di Palestin. Itu kata Menteri Pertahanan. Kerajaan tidak akan membuat keputusan tergesa-gesa dengan apa juga yang diputuskan oleh PBB kelak. Dan perkara itu akan dipertimbangkan terutamanya oleh Angkatan Tentera Malaysia. Kita ready, kita bersedia. Kita mempunyai anggota tentera Malbat yang bersedia ada di Angola dan sebagainya, saudara. Tapi kita tunggu dan lihatlah apa yang akan diputuskan oleh PBB, katanya. Jadi bukannya kita tidak mahu untuk menghantar wira-wira kita sebagai pengaman di Palestin. Jangan tuduh sebarangan, saudara. Itu penjelasan daripada Tok Mat kita. Baik, saudara. Kita masuk sedikit dalam segmen apa yang berlaku di Parlimen hari ini. Hari ini hari Khamis. Itu hari terakhir untuk minggu ketiga selepas pembentangan bajet negara. Saudara. Dan saya rasa hari ini masih lagi lah ahli Parlimen daripada Langkawi ni. Saya tak tahulah macam mana saya nak katakan. Sahabat saya, saudara, Datuk Muhammad Syuami. Apabila dia merupakan ahli Parlimen Langkawi, waktu ada soal jawab berhubung tentang pelancongan yang sepatutnya datang ke Langkawi. So, saya kata dia mengatakan bahawa beliau mengeluarkan perkataan yang disifatkan agak melanggarlah peraturan sesi perbahasan. Apabila persoalan itu dibangkitkan oleh Chong Zim Hin dari Kampar yang merujuk ayat-ayat yang diguna pakai oleh Datuk Muhammad Syami yang ditujukan kepada ahli Parlimen Seputih Teresa Kok. Dalam perbahasan itu, ia bermula apabila Teresa Kok mencelah dan bertanya adakah boleh pelancong-pelancong pergi ke Langkawi untuk memakai seluar pendek. Sekarang waktu itu Datuk Syuami sedang berbahas meminta kerajaan membangunkan industri pelancongan di kawasan Langkawi. Jadi Teresa Kok dia bangun, dia kata apakah boleh pelancong-pelancong memakai seluar pendek di Langkawi? Jadi kita nak pergi, boleh kita nak pergi nak melihat pantai Langkawi, kata Teresa Kok. Tiba-tiba Syuami jawab, okey. Jadi saya nak jemput khususnya kepada seputih. Itu Teresa Kok. Kalau boleh tak mau pakai apa pun tak apa. Yang dia tanya seluar pendek itu pasal apa? Artinya bogel pun tak apalah. Dia tak menyebut perkataan bogel. Tak pakai apa pun boleh. Sebab itu Zemin bangun mempertikaikannya itu. Tak pakai apa-apa tu bogel. Mana boleh, kerana itu melanggar peraturan. Jadi Tok Syuami kemudian menyambung, dia kata, saya terlupa nak sebut. Saya nak bayangkan bagaimana seputih datang tak pakai apa-apa. Saya kata dalam keadaan begitu takkanlah Parlimen boleh berbicara yang sebegitu. Bagi saya celupalah, saudara. Sepatutnya ahli-ahli Parlimen ni bolehlah jawab dengan cara lain. Dan akhirnya Dewan Parlimen menjadi bertelagah yang bukan-bukan. Itu keadaannya. Saya nampaknya secara sesi Parlimen dah masuk minggu ketiga. Kita rakyat melihat, mendengar bagaimana kualiti ahli-ahli Parlimen kita berbicara. Ialah dia bangun, Teresa bertanya. Sebab waktu itu Datuk Syuami bercakap. Minta supaya kerajaan mempertingkatkan supaya pembangunan industri pelancongan di Langkawi. Jadi Teresa Kok ni mungkinlah menyindir. Mungkin dia dah bertanya, apakah pelancong kalau seluar pendek pun boleh? Tiba-tiba dia kata, ya Muhammad nak datang pun boleh. Tak payah pakai apa-apa pun. Jadi bangunlah satu yang lain pula. Dia kata, apa ni bercakap macam ni? Apakah maksudnya bogel? Dia kata, saya lupa nak cakap perkataan itu. Jadi begitu kualitinya. Cari jalan lain lah, saudara. Saya letih lah tengok ahli-ahli Parlimen. Kata, kualiti ahli-ahli Parlimen kita berbincang di Parlimen. Hari ini, saudara, lagi pula. Ini bagi saya pada penutup lah. Pada penghujung, pada petang ini, memanglah benda itu agak memeranjatkan, tapi kadang-kadang orang melihat dengan ceria. Seperti terus terang saya katakan, saya pun tak bersetuju apabila digunakan perkataan-perkataan sedemikian. Iaitu apabila ahli Parlimen daripada Ulu Langat, iaitu Datuk Sani, saudara Muhammad Sani Hamzah.
Dia dengan lantang bercakap. Ya, waktu lampasannya dia kata dia melabelkan Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim ni dia jadi sebagai orang gila ni. Menjerit-jerit lah. Saya pun terkejut. Dia kata bila ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahawa Perdana Menteri kita ni tak buat apa-apa. Jadi kata saya nafikan. PM kita ni katanya seorang gila. Iaitu gila buat kerja. Bagi saya tak sepatutnya lah digunakan ayat-ayat sedemikian, saudara. Carilah ayat yang baik. Kata memang ada kerja, bertugas. Contoh, dia pergi luar negara. Dia berusaha. Dia tidak memikirkan soal waktu. Tapi bukanlah gila kerja. Buat itu, buat ini. Tak payahlah. Jadi akhirnya mendapat respon lah daripada ahli parlimen yang lain. Dan bagi saya, janganlah. Saya haraplah minggu depan parlimen yang bersidang agar ahli parlimen lebih sopan sifatnya. Tak sedap bila dengar. Kadang-kadang bila warga net ambil kenyataan gitu, dia potong. Yang pendek-pendek tu 1 minit tu ataupun 2-3 ayat tu, saya kata terus terang, Perdana Menteri kita gila, potong. Jadi, dia akan jadikan modal. Ahli parlimen amanah kata Perdana Menteri gila. Kan jadi masalah. Sebab itu nak mengeluarkan kenyataan lebih-lebih lagi dalam parlimen, kena berhati-hati. Sudah-sudahlah tu, saudara. Banyak cerita di parlimen yang saya nampak, saudara. Tapi kebanyakannya tak banyak ni. Macam mana cerita permintaan ahli PAS daripada Bagan Serai semalam. Masih lagi bercerita tentang duit. Bila nak bagi duit peruntukan pada wakil rakyat. Supaya wakil rakyat bolehlah memberi, kalau ada permintaan daripada rakyat. Saya hairan. Sedangkan dia tak faham ke? Yang Muhammad Datuk Seri Ibrahim dah bagi tahu. Wang peruntukan yang diperuntukkan untuk ahli-ahli parlimen, sama ada pembangkang ataupun kerajaan, adalah untuk pembangunan. Bukan untuk wang itu diberi pada orang tertentu. Dia tak setuju. Ini maksud daripada ahli parlimen Bagan Serai ni, seolah-olah bila dia kata, kalau tak percaya pada kami, serahlah pada JKM ataupun dekat Baitul Mal. Jadi apakah ini berupa sumbangan? Sumbangan lain cerita, saudara. Saya pun tak faham sebenarnya sekarang ni, saudara. Baik, saudara. Dalam saat-saat begitu, nampak gayanya politik di Malaysia ni bergeledak lagi. Tapi politik di Melaka, saudara, bergolak. Apabila tindakan Parti Bersatu Malaysia, bahagian Tangga Batu, sudah ada perbalahan kerana tidak menjemput ahli Dewan Undangan Negeri. Itu dia Negeri Sungai Udang, Dr. Muhammad Alif Yusof. Dia tidak diundang untuk menghadiri persidangan bahagian itu minggu lalu. Jadi timbalan Ketua Bahagian Bersatu, Hasril Hassan, kata ini kerana individu terbabit membuat permohonan menyertai Bersatu bahagian itu pada tahun ini. Dah jadi masalah dua mereka. Berbalahlah. Saya tak mau mengulas, saudara, itu parti mereka. Tapi saya menampak, saya lihat bahawa bibit-bibit perpecahan semakin melanda dalam Parti Pribumi Bersatu, saudara. Baik, saudara. Sebenarnya ini yang saya nak ulas. Pagi tadi saya menghadiri mesyuarat Biro Politik UMNO Veteran Wilayah Persekutuan yang dipengusikan oleh sahabat saya, Datuk Mustafa Yaakob. Beliau adalah merupakan Setiausaha Agung kepada pengurusi perhubungan Veteran UMNO Malaysia. Hari ini beliau adalah Ketua Perhubungan Veteran UMNO Wilayah dan waktu yang sama sebagai Setiausaha Agung UMNO Veteran Malaysia. Jadi kami berbincang tentang kolokvium yang akan dilaksanakan oleh Ketua Perhubungan UMNO Selang UMNO Wilayah, iaitu Datuk Johari Ghani, yang diberi tanggungjawab untuk mencari bahan-bahan yang akan dibentangkan dalam Kongres Bumiputera yang akan diadakan pada bulan Januari 2024. Kerajaan akan menganjurkan sekali lagi. Dulu kita ada Kongres Bumiputera Melayu pertama tahun 1964. Di mana kesan daripada kongres itu, lahirlah Bank Bumiputera, lahirlah MARA dan juga pelbagai agensi-agensi kerajaan yang ditugaskan untuk membantu warga bangsa kita, saudara. Dan sekali lagi, kali ini UMNO telah diberi kepercayaan oleh Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar UMNO menjadi penaja ataupun pelaksana kepada Kongres Ekonomi Bumiputera. Yang kedua ini akan berlangsung di Kuala Lumpur pada bulan Januari. Tak silap saya dalam 24 ke 2 bulan Januari 2024, saudara.
Dan saudara Datuk Seri Zahid Hamidi dilantik sebagai pengurusi bersama dengan pengurusi Biro Menteri Ekonomi, iaitu saudara Rafizi Ramli. Saudara. Jadi dalam pencarian itu tadi kami bincanglah. Antara persoalan yang saya lihat yang wajar untuk teman-teman bangkitkan dalam kongres akan datang, pertama persoalan tentang warga kita yang miskin tegak di kawasan bandar. Sekarang ni, hari ini, kita kena terima realiti. Warga yang tinggal di kota raya, dia jadi yang bergelar warga metropolitan. Sama ada di Johor Bahru, di Seremban, di Kota Melaka, Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Shah Alam dan di kota-kota. Mereka tidak lagi tinggal di kawasan desa. Tapi kalau mereka hadir ke tengah-tengah kota raya, bergelar warga metropolitan, andainya pendapatan mereka sekadar 1,500 sebulan yang dapat dijadikan sebagai take home pay ataupun bayaran untuk bawa balik ke rumah sebulan, maka dia tergolong dalam golongan miskin tegar. Bukan B40, saudara. Miskin tegar. Bayangkanlah kalau satu keluarga tu, kalau yang lain tak ada bekerja, dia cuma dapat 1,500 sebulan. Nak hidup macam mana di Kuala Lumpur? Nak hidup macam mana di Johor Bahru? Sewa rumah pun 1,000. Anak-anak sekolah macam mana? Barang makanan macam mana? Dan akhirnya mereka terjebak dalam kehidupan yang paling memeritkan. Jadi, miskin tegar warga metro ini yang berpendapatan kurang ini perlu ditangani. Perlu dicari jalan bagaimana warga kota yang pendapatannya, saya rasakan 3,000 sebulan pun tak cukup. Paling-paling pun, sekurang-kurangnya nak cari lebih kurang RM4,000 atau RM5,000 sebulan untuk sebuah keluarga yang bergelar warga kota raya ataupun warga metropolitan. Kalau bawah daripada itu, maka jadi miskin tegar. Bila ini miskin tegar, di sinilah letaknya kegagalan. Kegagalan pimpinan negara untuk mengagihkan kek ekonomi negara ini kepada rakyatnya. Ini juga adalah merupakan time bomb. Bagaimana dulu almarhum Tun Razak mewujudkan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru ini supaya kek ekonomi ini dikongsi oleh setiap warga kita. Supaya kita dengan bangsa-bangsa yang lain, dengan kaum-kaum yang lain, boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tapi malangnya, dasar ekonomi baru itu terhapus apabila hadirnya Perdana Menteri yang keempat. Bila Dr. Mahathir mewujudkan dasar pengswastaan. Maka dasar ekonomi baru ini diketepikan, naik dasar pengswastaan, itulah wujudnya KKN. Kolonisme, korupsi, nepotisme, dan yang kaya terus kaya. Yang miskin terus papa kedana. Itu keadaan saya. Dasar pengswastaan ini menghalang berjayanya kejayaan dasar ekonomi baru yang wujudkan oleh almarhum Tun Razak. Jangan lupa saudara, jadi sudah sampai masanya untuk kita mengkaji semula. Bagaimana juga macam tanah-tanah rezerv Melayu di tengah-tengah kota raya. Macam di Shah Alam, di Bangi, di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya dan di bandar-bandar besar, saudara. Sebenarnya kita dalam perlembagaan ada menyebut tentang rezerv Melayu. Tanah rezerv Melayu. Bagaimana tanah-tanah itu boleh diberikan kepada pemaju? Pemaju itu bukan terdiri pada kerajaan, dulu adalah PKNS dan sebagainya. Tapi pemajunya terdiri pada bangsa lain. Dan mereka pula apabila mendapat permit, mendapat kelulusan untuk memajukan tanah-tanah rezerv Melayu ini, saudara, yang diubah taraf daripada tanah rezerv Melayu kepada tanah kekal dan sebagainya. Sekarang ni lihatlah di sekitar Kuala Lumpur. Naik bangunan macam pencakar langit, rumah-rumah pangsa, kondominium dan sebagainya. Cuba kita kira satu persatu. Berapa peratuskah rumah-rumah kediaman tersebut dimiliki oleh warga Melayu Bumiputera? Sedangkan negara kita mempunyai undang-undang. Ini bukan undang-undang, saya. Tiap-tiap kawasan perumahan yang mahu dibangunkan oleh pemaju, dia mestilah memperuntukkan 30% kepada pembelinya pada warga bangsa Melayu Bumiputera. Ini ada. Tapi bagaimana? Syarat-syarat itu dah tak ada dah sekarang. Sebab itu saya menyarankan dalam mesyuarat tadi, saya katakan sudah sampai masanya. Kita kalau mana-mana pemaju yang kita lihat tidak lagi mematuhi tuntutan 30% ataupun mereka menukar syarat. Mana kawasan-kawasan perumahan yang dibangunkan, tanah rumah-rumah kedai yang sepatutnya dimiliki oleh warga bangsa Melayu Bumiputera 30%, saudara. Tapi sudah pun dirubah
maka hendaklah dibuat satu laporan daripada SPRM. Mungkin ada elemen rasuah apabila keputusan untuk merubah syarat-syarat tersebut. Selalunya keputusan itu dibuat oleh esko tanah ataupun menteri besar ataupun pegawai-pegawai tertinggi yang meluluskan sesuatu projek. Ini tidak boleh dibiarkan berterusan. Sebab itu saya selalu katakan saudara, berjalanlah sekitar Petaling Jaya, deretan kedai itu. Apakah ada 30% kedai itu milik Bumiputera? Tak ada saudara. Kita bukan resis ya. Kita tidak bersikap resis. Tetapi di sinilah saya melihat adanya dalang-dalang atau parasit bangsa yang sanggup menodai syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan. Sepatutnya kalau dah nak buat rumah, tak ada masalah. Bangunkan kawasan itu. Lebih-lebih lagi kalau kawasan tanah rizab Melayu. Mesti 30% itu pembelinya terdiri kalangan Melayu Bumiputera yang mana ada potongan. Dan ini paling penting saya. Hendaklah dibantu bagi mereka membeli rumah-rumah ini untuk mendapat pinjaman daripada institusi perbankan. Ni bank pun satu hal juga saudara. Kita nak beli rumah. Katalah rumah tu nilai je 300,000. Sekarang ni mana ada rumah yang nilai 25,000 macam dulu saudara. Dulu masa PKNS dulu, adalah rumah 25,000. Sekarang tak ada dah saudara. Paling-paling murah pun 250,000 ke 300,000. Nak beli rumah, itu pun bukan rumah atas tanah saudara. Rumah yang sifat kondominium. 300,000 katanya. Nak buat pinjaman, maka berlakulah birokrasi di kalangan pihak bank pula. Syarat itu tak kena, syarat ini tak kena. Akhirnya, mereka gagal untuk dapat membeli hartanah. Di sinilah. Jadi, saudara Habraha, dia kata, apa tindakan kerajaan yang sepatutnya dilakukan? Kita harus merubah. Inilah melalui Kongres Ekonomi Bumiputera yang akan diadakan pada Januari ini, mesti dimasukkan perubahan-perubahan ini perlu dirubah. Segala persoalan, segala birokrasi yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan yang terdahulu. Jadi kalau mana contoh saya katalah sebuah tanah. Misalnya katalah 10 ekar tanah itu berada di Seri Petaling misalnya saudara. Di bawah kawasan wilayah persekutuan. Masalah sekarang ini, Datuk Bandar dengan Majlis Bandaran Kuala Lumpur, dengan Bandar Kuala Lumpur, serta dengan pengurusi tanah sekarang ini adalah pengarah tanah dan galian PTG. Dia mempengurusikan sepatutnya sekarang ni kena dicari upaya. Supaya janganlah diberi kuasa mutlak pada seseorang. Mesti ada satu imbang, semak dan imbang. Kerana sekarang ni saudara, saya lihatlah bagaimana pembangunan. Contohnya lah saudara, bukan dalam wilayah persekutuan tapi Petaling Jaya di Kota Damansara. Kiralah deretan kedai yang ada situ. Berapa ramai yang milik orang Melayu. Sedangkan syarat tiap-tiap pembangunan itu mesti 30% Melayu Bumiputera. Kemana hilangnya syarat tersebut saudara? Memang pemaju ni dia akan jumpa lah orang yang berwajib. Dia jumpa dengan exco ke, menteri besar ke, ataupun exco bahagian pembangunan. Bagi tahu saya dah buat iklan. Saya nak jual pada orang Melayu Bumiputera tapi tak ada pembeli katanya. Jadi saya sekarang ni rugi, jadi minta tukar syarat. Di sinilah saya katakan mungkin adanya elemen korupsi. Jadi mereka bila nak beli tak ada. Kita tanya saja ini kawasan ni boleh tak saya nak beli? Tak ada. Saya contohnya bila saya bertanya dengan pegawai PKNS di Kota Damansara, saya kata ada kawasan kosong tanah ni. Tak ada dah orang punya dah. Tak ada. Kita tak ada akses untuk nak buka fail. Sejauh mana tanah itu benar-benar dimiliki. Sebab tanah itu asalnya tanah rizab Melayu, saudara. Memanglah dulu kebun getah. Dulu. Tapi status tanah itu mestilah tanah rizab Melayu. Jadi saya sebagai orang Melayu pergi bertanya, nak belilah kawasan ni nak buat tapak rumah. Bukan tapak rumah saja, saudara. Jawapannya, orang dah beli. Tanah ni, orang dah beli. Sebut mudah saja. Jadi akhirnya kita tengok. Kemudian, setahun kemudian, naik satu bangunan besar. Berpuluh tingkat. Jadi kita heran, takkan pembeli itu boleh menaikkan rumah pangsa sebegitu tinggi, kondominium. Tentulah ada elemen-elemen yang saya katakan seolah elemen korupsi. Tanah itu disimpan dulu reserve. Jadi orang Melayu nak minta, tak ada dah orang punya. Minta sini, tak ada orang ni punya. Begitu juga secara tanah-tanah di Petaling Jaya. Contoh saya katakan, ada tanah-tanah tu dah terlalu habis lapse dia. Sebab di bawah akta tanah, dia ada tanah
yang dia punya listnya 90 tahun, ada yang 50 tahun, saudara. Kita katalah tanah itu dibangunkan, kawasan perumahan itu zaman pasca kemerdekaan. Dah 60 tahun dah. Cuma tinggal ni, kalau 90 tahun, tapi selalunya rasa tak silap saya 60 tahun. Mana sudah habis tahap tempohnya, maka bolehlah dipikirkan sama nak dimajukan ataupun warga bangsa kita nak memilikinya. Tapi yang akhirnya kita lihat, tokoh-tokoh besar yang memiliki projek-projek, dibuatkan projek-projek besar-besar, orang kita tengok saja. Nak beli, dah habis. Bila nak beli, dah habis. Ini perlu dikaji. Saya ingat malam besok, saya akan cuba mengulas lagi apa yang kami bincangkan awal pagi tadi dalam Biro Politik Veteran UMNO Wilayah Persekutuan. Saudara Gani Hassan dia kata, benda ni dah lama berlaku. Nak pula rumah-rumah murah. Betul, saudara. Inilah yang perlu kita tangani. Akhirnya, warga kita menjadi gelandangan di tengah kota raya. Kerajaan dah buat dasar supaya dimajukan kawasan ini. Dan mereka pula meminta supaya nak majukan. Masuklah projek paper, buat meeting dan sebagainya. Cantik, syumul, baik. Tapi bila implementasinya, nak dijual rumah-rumah yang dah dibangun itu, ilek, pocilek. Itu keadaannya. Dan perlu ditangani dalam Kongres Ekonomi Bumi Putra yang akan diadakan. Jadi malam besok insyaAllah kita boleh kupas. Saudara boleh hantar kiriman kepada saya untuk kita mengupas saban malam prelude kepada Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024. Kita jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.